ada kepimpinan politik ahli parlimen yang dikatakan seolah-olah tidak menghormati titah yang di Pertuan Agong. Dalam satu perkongsian daripada Syahbudin Nursid, kenapa titah Agong tidak dihormati? Ketika merasmikan pembukaan parlimen, antara intipati titah yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, ialah peringatan baginda kepada ahli-ahli parlimen bahawa baginda tidak akan melayan sebarang percubaan untuk menjatuhkan kerajaan. Maksudnya mana-mana langkah gerakan seperti yang keluar sebelum ini, yaitu langkah Dubai, apapun juga langkah cuba untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, menggulingkan kerajaan hari ini sesuai dengan titah yang di Pertuan Agong, baginda kepada ahli-ahli parlimen bahawa baginda tidak akan melayan sebarang percubaan untuk menjatuhkan kerajaan. Jelas sekali kerajaan perpaduan layak dijatuhkan pada PRU ke-16. Kalau nak jatuhkan, jatuhkanlah pada PRU 16, tetapi bukan hari ini. Dalam perkongsian daripada Syahbudin lagi, baginda bertitah semua orang harus menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk, dan baginda tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba mengganggu gugat kestabilan politik negara. Semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan. Jika ada hendak bermain politik, tunggulah masa pilihan raya akan datang. Titah baginda. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, saya sebagai rakyat Malaysia amat menyokong, amat menerima dengan baik titah yang di Pertuan Agong. Berkaitan dengan semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Bahkan yang di Pertuan Agong juga bertitah, jika ada yang mahu bermain politik, tunggulah masa pilihan raya akan datang. Dalam perkongsian ini lagi tidak dinafikan, titah tersebut adalah titah yang baik demi kepentingan negara serta rakyat. Bagaimanapun ketika sesi parlimen bermula, lain pula jadinya titah Agong itu bukannya hendak dijunjung dan dihormati, tetapi seperti cuba dipertikaikan pula. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan menyifatkan titah Agong mengenai pertukaran kerajaan adalah pandangan pribadi baginda. Kata beliau, seorang Perdana Menteri boleh dianggap hilang keyakinan melalui beberapa kaedah yang dinyatakan dalam perlembagaan. Menurut ahli parlimen Kota Baru itu, setiap orang perlu memberikan pandangan berdasarkan kepada perlembagaan persekutuan. Itu pandangan tuanku. Tapi siapapun yang bercakap, ia mesti mengikut perlembagaan persekutuan. Taqiyuddin yang juga seorang peguam menambah, seorang PM boleh digantikan walaupun ketika parlimen masih berkuat kuasa, yaitu apabila individu terbabit hilang sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Itu pandangan tuanku, tapi siapapun yang bercakap, ia mesti mengikut perlembagaan persekutuan. Apa-apapun mesti ikut perlembagaan, kata Taqiyuddin. Hal tersebut katanya termaktub dalam perlembagaan. Dalam parlimen boleh, di luar parlimen boleh buat. Kalau macam dulu PH cuba buat, hilangkan sokongan majoriti pada PM di luar parlimen. Kalau vote of confidence pun dipercaya dalam parlimen, ujarnya. Ahli parlimen PKR dari Pasir Gudang, Hasan Abdul Karim, pula berpendapat Agong mesti mematuhi peruntukan perlembagaan dan tidak mengikut selera dan sentimen pribadi. Adakah dengan ini parti daripada PAS ataupun ahli parlimen Pasir Gudang daripada PKR ini, kita dapat lihat mereka ini bukan menjunjung titah Agong, tetapi seolah-olah melawan. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Tuan-tuan dan puan, sekian saja, teruskan di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, ini satu kejutan untuk seluruh menteri
di dalam kabinet kerajaan perpaduan. Dan bagi saya ini juga satu kejutan untuk seluruh ahli parlimen di Malaysia, tidak kira daripada pembangkang maupun daripada kerajaan. Ini adalah satu gesaan yang serius daripada Hamzah Zainuddin, yaitu ketua pembangkang, di mana Hamzah dalam satu kenyataan berkata bahawa perlu pecat Menteri Kewangan. Tidak lain dan tidak bukan seperti yang kita sudah maklum, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan. Adakah dengan ini maknanya Hamzah menggesa Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Kewangan? Perkongsian daripada Malaysia kini, ini adalah berkaitan dengan nilai ringgit jatuh. PM patut pecat Menteri Kewangan, kata Hamzah. Perdana Menteri sepatutnya memecat Menteri Kewangan selepas kejatuhan nilai ringgit, menurut Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, dalam kritikan lantangnya terhadap Anwar Ibrahim yang memegang kedua-dua jawatan itu. Hamzah PN Larut berkata, ketika menjadi pembangkang, Anwar lantang mengkritik Menteri Kewangan sebelum ini ketika nilai ringgit jatuh. Justru dia berkata, Anwar juga perlu menggunakan piawaian yang sama terhadap dirinya. Kalau pada 4 Oktober 2022, ketika menjadi ketua pembangkang Tambun, itu Anwar, boleh marah Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz sebab ringgit jatuh. Sekarang Tambun adalah Perdana Menteri, patut marah juga Menteri Kewangan sekarang, yaitu Anwar. Anwar patut pecat Menteri Kewangan sekarang, katanya. Hamzah yang juga Setiausaha Agung Bersatu berkata demikian ketika sesi perbahasan titah diraja di Dewan Rakyat hari ini. Nah, saudara-saudara, selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim digesa oleh kepimpinan politik pembangkang untuk digesa meletakkan jawatan, adakah semasa PN, semasa Hamzah di dalam kerajaan, semasa Perikatan Nasional menjadi kerajaan, adakah kepimpinan ataupun takbiran daripada Perikatan Nasional begitu bagus sekali sehingga Hamzah Zainuddin berani berkata begini? Nah, anda boleh komen di bawah berkaitan dengan ini. Mungkin bahagian ini, mungkin Hamzah Zainuddin berkata patut pecat Menteri Kewangan. Tetapi saya rasa mungkin ada sisi yang lain yang tidak dinilai oleh Hamzah. Kita tidak boleh menilai Anwar Ibrahim hanya semata-mata dengan satu sudut, yaitu berkaitan dengan nilai ringgit. Kita juga boleh menilai banyak perkara lagi. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, apa komen anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Terima kasih kerana masih setia di dalam channel ini.